nanti Ustaz Akhir akan cerita. Seawal bulan 6 kita kena hantar penyertaan ke peringkat negeri. Maksudnya, mulai esok tuan-tuan kena rancang dah di peringkat sekolah macam mana kita nak menjalankan peringkat sekolah dan hantar peserta ke peringkat daerah. Dan untuk kita saring dan kita pilih hantar ke peringkat negeri. Itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon benda yang saya beritahu tadi, tuan-tuan tolong halusi balik dalam mesyuarat ketua panitia dan bincang balik dengan ahli-ahli panitia di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah kosmo, dapatkan satu natijah untuk kita kembangkan potensi anak-anak kita. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang balik kepada Ustaz Akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai amanat dan juga pesanan daripada Ustaz Nasir Majid selaku penolong pegawai PPD Pendidikan Islam rendah. Okey. Berbalik kepada penataran kita pada petang ni, insya-Allah kita ada masa lebih kurang 60 minit. Okey. Saya akan cuba secepat yang mungkin lah, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita terus masuk ke penataran kita. Okey. Sebelum kita masuk ke detail, saya akan tunjuk sekali lalu pencapaian yang telah kita capai pada tahun 2021 yang meliputi 4 acara besar, iaitu Mahrajan Al-Quran Sekolah-Sekolah MQSS, Mahrajan Kesenian Adab dan Nilai MK-Adni, Festival Kesenian Islam Sekolah-Sekolah FKISS, Mahrajan Lughawi wal Qurani Sekolah-Sekolah Malqus. Ini di antara pencapaian yang kita perolehi tahun lepas. Saya akan tunjuk dalam format Excel untuk lebih detail. Baik tuan-tuan, di paparan kita sekarang, pencapaian yang kita telah capai pada tahun 2021. Pada tahun 2021. Okey, kita tengok di sini MQSS Sekolah Rendah Taranum Al-Quran Lelaki. Tempat kedua negeri daripada SK Ulu Sedaka. Kemudian Taranum Al-Quran Perempuan daripada SK Sungai Lelang, tempat ketiga peringkat negeri. Kemudian Sekolah Menengah Lelaki, tempat kelima negeri. Taranum Al-Quran Sekolah Menengah Perempuan, tempat kedua di negeri. Yang lain tu tuan-tuan boleh baca sendiri Saya scroll sebab banyak. Ini di antara pencapaian terlepas. Kemudian hafazan Sekolah Rendah Lelaki, kita Johan di peringkat negeri dan juga Johan di peringkat kebangsaan, disandang oleh adik Wan Ahmad Nur Irfan daripada SK Sungai Pasir Kecil. Tahniah diucapkan. Seterusnya MK-Adni, Mahrajan Kesenian Adab dan Nilai. Tuan-tuan boleh tengok sendiri markah dan juga kedudukan di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Saya scroll je sekali lalu. Tahniah kepada sekolah yang berjaya mewakili daerah dan juga mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan. Okey, Khat Cyber Sekolah Rendah Lelaki disandang oleh adik Muhammad Saqif Amzah daripada SK Sultan Muzaffar Shah, tempat pertama di kedudukan negeri dan tempat kedua di peringkat kebangsaan. Tahniah diucapkan. Seterusnya Malqus Mahrajan Lughawi wal Qurani Sekolah-Sekolah, yang ni bagi sekolah menengah. Majoriti yang disandang oleh SMK Agamayan. Tahniah diucapkan. Okey, baik tuan-tuan. Ini pencapaian keseluruhan. Okey, berbalik kepada okey tuan-tuan. Boleh no?
Okey, saya harap tuan-tuan tu garis panduan lah, bukan garis panduan. Harap tuan-tuan di luar sana, rakan-rakan KP dan juga setiausaha panitia telah pun memuat turun, okey, ataupun download bahan daripada link yang saya berikan. Okey, link ni saya juga masukkan dalam surat makluman pada 22 seingat saya, 22 hari bulan 3. Okey, sehingga tadi sebanyak 336 yang telah view ataupun muat turun garis panduan yang dibekalkan. InsyaAllah, selepas ni jika ada bahan tambahan ataupun perubahan-perubahan, saya akan masukkan dalam link yang sama. Jadi link ni tuan-tuan tolong simpan baik-baik. Okey, https://bit.ly/panduanadani2022. Jika ada bahan tambahan daripada BPI dan juga SPI, saya akan masukkan ke dalam link ini. Okey, nanti ada beberapa acara yang akan ada, yang kita masih lagi menunggu finalize daripada pihak BPI sendiri. Baik tuan-tuan, kita masuk kepada due date ataupun perjalanan flow lah, kita flow untuk program Adani kita bagi tahun 2022. Okey, pada 9 hari bulan 3 saya telah dapat satu penataran daripada peringkat SPI JPN Kedah di PKG Sungai Petani. Bahan-bahan diedarkan pada hari berkenaan. Kemudian saya dah muat naik ke dalam Google Drive seperti mana link yang saya berikan tadi. Dan 22 hari bulan 3 saya dah keluarkan surat makluman kepada tuan-tuan berkenaan penataran pada hari ini dan juga link untuk tuan-tuan muat turun garis panduan program pemerkasaan Adani untuk tahun 2022. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat bersua secara dalam talian bagi penataran program pemerkasaan adab dan nilai untuk daerah Kuala Berian. Okey tuan-tuan, tarikh yang tuan-tuan perlu beri perhatian bagi acara ILUS, Ihtifal Lughawi sekolah-sekolah dan juga Mahrajan Quran sekolah-sekolah. Tarikh akhir untuk hantar penyertaan ke peringkat daerah adalah pada 10 Mei 2022. Ini seperti biasa, seperti mana tahun-tahun lepas, saya akan keluarkan satu surat makluman dan juga surat link Google Form untuk tuan-tuan daftar penyertaan beserta link YouTube. Okey, link YouTube. Mohon tuan-tuan jangan buat macam tahun 2021 ada setengah sekolah yang sekadar isi nama peserta tapi link video dia tak bagi. Bila dia tak bagi, jadi kita tak dapat nak juri lah tuan-tuan. Okey. Seterusnya, penyertaan bagi Festival Kesenian Islam sekolah-sekolah ditetapkan kepada 9 hari bulan 6. Tuan-tuan kena hantar penyertaan ke PPD melalui Google Form. Juga saya akan bekalkan. Okey, untuk makluman tuan-tuan, FKISS dalamnya juga terdiri daripada acara-acara daripada MK Adani. Tahun ni tak ada MK Adani tapi acara tu diserap masuk ke dalam FKISS. Okey, ini tarikh penjurian daerah tuan-tuan. Mohon maaf lah, saya batuk sikit lah ni. Sekejap lah. Okey tuan-tuan, sambung. 15 hari bulan Mei kita insyaAllah kita akan mula buat penjurian di peringkat daerah. Kemudian bagi Festival Kesenian Islam sekolah-sekolah, kita akan buat penjurian pada 13 hari bulan 6. Dan kita perlu hantar penyertaan ke peringkat negeri bagi mahrajan ataupun pertandingan ILUS dan juga MQSS adalah pada 6 hari bulan 6 2022. Manakala bagi FKIS lagi kita akan tengok tarikh dia. Kita pergi kepada pertandingan yang pertama, iaitulah Ihtifal Lughawi sekolah-sekolah. Tarikh seperti mana tertera, 10 bulan 5 adalah due untuk tuan-tuan hantar penyertaan ke peringkat daerah. 12 hari bulan kita akan jalankan penjurian meliputi 12 kategori, 4 di sekolah rendah, 8 kategori di sekolah menengah. Manakala 9 hari bulan 6 adalah tarikh akhir kita hantar penyertaan ke peringkat negeri dan penjurian peringkat negeri adalah
pada 12 hingga 16 Jun 2022. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya di chat box ataupun boleh interrupt lah. Tak ada masalah. Okey, ini senarai acara yang terkandung di dalam ILUS ataupun Ihtifal Lughawi sekolah-sekolah. Yang pertama, peringkat sekolah rendah, I Da'i cilik lelaki. Yang kedua, I Da'i cilik perempuan. Yang ketiga, I Kalam Arabi lelaki dan I Kalam Arabi perempuan. Itu bagi peringkat sekolah rendah. Manakala bagi peringkat menengah, kita ada I member da'i lelaki, I member da'i perempuan. I kalimatus sabah menengah rendah lelaki, kemudian I kalimatus sabah menengah rendah perempuan, kemudian I kalimatus sabah menengah atas lelaki dan I kalimatus sabah menengah atas perempuan. Seterusnya, acara yang ke-7, I member da'i bahasa Mandarin lelaki dan I member da'i bahasa Mandarin perempuan. Okey. Sekolah-sekolah yang ada ambil bahasa Mandarin bagi sekolah menengah sahaja boleh menghantar penyertaan. Okey. Harap tahun ni bagi kategori ataupun acara I member da'i bahasa Mandarin ni ada peningkatan penyertaan insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada MQSS. Okey, ini di antara tarikh penting yang ada. 10/5 hantar penyertaan ke peringkat daerah. Google Form saya akan bekalkan kemudian melalui surat rasmi. Kemudian penjurian secara acara-acara dalam MQSS daerah KMY. Kita ada 18 kategori, 4 di kategori rendah dan 14 di kategori sekolah menengah. Sangat banyak. Kemudian tarikh akhir hantar penyertaan ke peringkat negeri adalah pada 23 hari bulan 6. Kecuali bagi kuis ilmu wahyu. Kita perlu hantar ke peringkat negeri pada 6 hari bulan 6. Dia di antara acara yang akan dijuri lebih awal. Kemudian penjurian ILUS bukan ILUS lah, ini MQSS pada 26 hingga 30 Jun. Okey, ini acara-acara dalam MQSS. Yang pertama, I Taranum lelaki, sekolah rendah. I Taranum perempuan. I Hafazan Al-Quran lelaki. I Hafazan Al-Quran perempuan. Itu kategori bagi sekolah rendah. Manakala bagi sekolah menengah, kita ada I Taranum lelaki dan perempuan. I Hafazan Al-Quran lelaki dan perempuan. I Tahfiz Al-Quran juzuk 1 hingga 20 lelaki. I Tahfiz Al-Quran juzuk 1 hingga 20 perempuan. Kemudian kita ada I Tahfiz juzuk 1 hingga 20 hingga 30 lelaki. Kemudian kita ada I Tahfiz Al-Quran juzuk 1 hingga 30 perempuan. Kemudian kita ada I Qiraatus Sab'i Bitarannum menengah rendah lelaki. Kemudian menengah rendah perempuan. Kemudian kita ada peringkat menengah atas lelaki dan peringkat menengah atas perempuan. Manakala bagi I kuis ilmu wahyu dan menengah rendah dan menengah atas ini adalah kategori terbuka. Satu kumpulan mempunyai 3 ahli. Okey, nanti saya akan cerita detail. Okey, bagi kuis ilmu wahyu ini adalah tambahan. Sebenarnya saya difahamkan sebelum ni pun dah ada. Cuma bila 2019 tak ada, tak salah saya. Okey. Soalan bagi kuis ilmu wahyu akan dijawab di PPD. Soalan dibekalkan oleh pihak SPI. Nanti kita akan buat pemilihan berdasarkan nama-nama peserta yang dihantar oleh tuan-tuan. Dia ada syarat dia, sekali kita akan tengok. Khusus untuk kuis ilmu wahyu. Seterusnya, Festival Kesenian Islam Sekolah-sekolah. Tarikh akhir hantar penyertaan ke PPD melalui Google Form adalah pada 9 hari bulan 6. Penjurian peringkat PPD Kuala Mudayan adalah pada 13 hari bulan 6. Meliputi 16 kategori, iaitu 9 kategori di sekolah rendah dan 9 kategori di sekolah menengah. Kemudian 28 hari bulan 7 adalah tarikh akhir penyertaan ke peringkat negeri. Dan penjurian peringkat negeri adalah pada 31 hari bulan 7 hingga 4 hari bulan 8 2022. Okey, setakat tu ada soalan tak? Kalau ada boleh interrupt tak ada masalah.
Okey, kita tengok acara-acara dalam Festival Kesenian Islam. Bagi sekolah rendah ada 9 acara, iaitu nyanyian solo lelaki dan perempuan, kemudian khot cyber lelaki dan perempuan. Okey tuan-tuan, bagi acara khot cyber seperti tahun-tahun sebelum ini, tuan-tuan hanya perlu menghantar satu penyertaan lelaki terbaik dan satu penyertaan perempuan terbaik. Okey, maknanya satu sekolah cuma hantar 2 penyertaan. Satu lelaki, satu perempuan yang terbaik, tuan-tuan. Yang sebelum-sebelum ni ada yang hantar 4, 2 lelaki, 2 perempuan. Minta maaf, tuan-tuan. Kita terpaksa pilih yang terbaik sahaja. Okey, seterusnya deklamasi sajak ademi. Okey, lelaki dan perempuan. Okey, yang ni kalau tuan-tuan perasan, acara ni dalam Mahrojan Kesenian Adab dan Nilai MK Adeni untuk kategori tahun lepas. Tahun ni diserap masuk ke dalam FKISS. Seterusnya syair lelaki dan perempuan, dan kita ada acara baru bagi tahun 2022 iaitu video animasi sasiah. Okey, video animasi sasiah ni tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, saya minta pihak SPI memanjangkan persoalan saya ke peringkat BPI. Kerana bila tengok tajuk tu, video animasi sasiah ni, dia ada, kita tertanya-tanya apakah maksud video animasi itu, sebab sama ada dia nak fokus jenis pautun ataupun jenis video 3D animasi macam Upin Ipin tu. Jadi saya minta SPI ajukan soalan ke BPI dan kita tunggu pencerahan daripada pihak BPI. Nanti jika ada dokumen tambahan ataupun ada info tambahan, saya akan maklumkan melalui grup ketua panitia, insyaAllah. Okey, begitu juga acara di sekolah menengah, sama kategori dia. Juga ada video animasi sasiah untuk acara baru bagi tahun ini. Okey tuan-tuan, setakat itu ada soalan tak? Kalau tuan-tuan nak tanya di chat box pun boleh. Tinggal saya seorang pak. Okay, kita ada 230 orang untuk petang ni, untuk pendaftaran pada petang ni. Okey, saya teruskan tuan-tuan. Okey, yang ni saya kata kuis ilmu wahyu. Syarat-syarat penyertaan pelajar ataupun peserta adalah daripada kelas. Alhamdulillah ada, kami dengar. Takut tinggal saya seorang lagi. No? Ustaz nak tanya kalau murid tahun 3 nak saya buka dekat. Boleh. Ustaz nak tanya kalau murid tahun 3 nak masuk boleh tak? Boleh. Tuan-tuan boleh tengok dalam garis panduan. Dalam garis panduan memang dinyatakan tahun ataupun tingkatan bagi murid yang layak bertanding. Okey? Nyanyian lagu kerohanian kot ni, bukan nyanyian sasiah. Okey, nyanyian lagu kerohanian, contoh lagu macam mana? Okey, tuan-tuan boleh rujuk di bahagian syarat pertandingan. Syarat pertandingan bagi kategori nyanyian solo lagu kerohanian. Okey? Okey, baik tuan-tuan, kita balik kepada kuis ilmu wahyu. Syarat dia murid adalah daripada kelas kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran atau KKQ. Ini hanya untuk sekolah menengah ya tuan-tuan, kuis ilmu wahyu ni. Yang kedua, pelajar mengikuti silibus pendidikan Islam. Yang ketiga, pelajar mengikuti pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, pelajar mengikuti pendidikan syariah Islamiyah. Ini seperti yang saya sebut tadi, sekumpulan peserta bagi kuis ilmu wahyu adalah seramai 3 orang sahaja dan akan mengikuti saringan di peringkat PPD. Soalan akan dibekalkan oleh pihak SPI. Okey tuan-tuan, kita tengok kategori ilmu wahyu terbahagi kepada 2, iaitu kategori menengah rendah, tingkatan 1 hingga 3 bagi peserta yang mengikuti kelas KKQ dan kelas pendidikan Islam. Manakala menengah atas, peserta terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5 dan mengikuti kelas KKQ, PQS, ini pendidikan Quran Sunnah dan juga pendidikan syariah Islamiyah. Okey, jelas tak tuan-tuan setakat itu? Okey, ada soalan. Ustaz, kalau tengok garis panduan video animasi, dia minta 3 orang murid.
maksudnya bukan pautun kot. Ya, saya pun dah baca syarat pertandingan video animasi ni. Tahniah Ustazah sebab dah khatam lah. Saya faham bila Ustazah dah detail macam ni, mana Ustazah dah baca garis pandan tu. Tahniah diucapkan kepada Ustazah Siti Hajar Idris. Okey, berkaitan itu pun betul. Sebab di bawah tu dia ada sebut seorang peserta. Di atas tu sebut 3. Ataupun saya sekali lah di atas tu 1 atau bawah 3. Jadi, berkaitan dengan persoalan ni, saya dah panjang kepada pihak SPI dan kita minta mereka panjangkan ke peringkat BPI, kalau boleh minta contoh sekali. Bukan apa, kita takut kita bertanding di peringkat PPD, kita dapat peserta yang terbaik, kemudian kita bertanding di peringkat negeri, dapat peserta yang terbaik, tiba-tiba di peringkat daerah tidak menepati kriteria yang mereka tetapkan. Jadi saya minta penjelasan lebih detail. Yang ni insya-Allah kita cuba dapatkan dalam masa terdekat. Jika ada info daripada pihak BPI. Ada soalan lagi? Okey, mari kita tengok sama-sama. Nyanyian lagu solo boleh guna muzik latar. Okey. Okey, tuan-tuan, bagi nyanyian solo lagu kerohanian, insya-Allah minggu kedua Ramadan saya dah ada jadualkan, kita akan ada bimbingan daripada Hakim Negeri Kedah sendiri. Dia akan guide kita bagaimana nak skor markah bagi acara nyanyian lagu solo kerohanian. Saya dah bincang dengan Ketua Hakim tu dan dia pun setuju untuk bantu daerah kita. Alhamdulillah dia pun baru bertukar ke daerah kita tahun lepas. Dia adalah seorang guru matematik, tetapi bab nasyid, bab lagu ni memang kita tak boleh nak challenge dia. Jadi dia sudi bantu pihak kita, peringkat PPD dan juga sekolah. InsyaAllah saya dah jadualkan bimbingan itu secara Google Meet. Nanti saya akan keluarkan surat. Detailnya semua ada dengan dia. Nanti tuan-tuan boleh tanya direct. Okey? Itu soalan daripada Sakinah Sulaiman. Seterusnya kuis ilmu wahyu. Kuis ilmu wahyu secara bertulis saringan di PPD. Ya, secara bertulis berdasarkan silibus mata pelajaran yang saya sebutkan tadi. Ada KKQ-nya, PQS, PSI dan juga pendidikan Islam. Soalan seterusnya, insyaAllah tuan-tuan saya layan soalan sebab slide saya memang tak banyak. Saya kata nak berhenti 3.5, insyaAllah saya akan berhenti 3.5 ataupun awal lagi. Seterusnya, kuis ilmu soalan dalam bahasa Melayu ke? Pelajar SABK yang ambil subjek dini boleh tak nak sertai? Boleh sertai. Pelajar SABK memang digalakkan, dialu-alukan menyertai. Tapi pastikan ambillah subjek-subjek yang saya sebutkan tadi sebab liputan ataupun coverage soalan dia tu berkisar kepada sukatan pelajaran yang saya sebutkan tadi. Dalam bahasa Melayu, ya, dalam bahasa Melayu mungkin tulisan Jawi. Okey. Seterusnya kuis bahasa Melayu tulisan Jawi SABK boleh masuk. Saya wakil dari kuis ilmu wahyu. Oh, depa ada wakil, ada grup WhatsApp kan kuis ilmu wahyu. Bagus. Ni laju sangat ni. Okey, tapi tahniah sebab alert. Kuis bahasa Melayu tulisan Jawi SABK boleh masuk. Ya, boleh masuk. Selagi tuan-tuan ikut syarat yang dinyatakan tadi. InsyaAllah. Ustaz Khair. Ya, sila. Mengenai dengan saya Ustazah sekolah mana? Dari Sekolah Menengah Agama Sekantani. Ya, sila Ustazah. Tanya sikit mengenai dengan syarat-syarat tu sebab kami sekolah SABK ada ambil subjek-subjek dini lah. Ada usuluddin dengan syariah. Ada lab, takut dia punya sukatan dia tu tak sama walaupun di situ ada syarat yang keempat tu dia kata pelajar pendidikan syariah Islamiah. Kami ada ambil juga syariah tu tapi takut mungkin tak sama sukatan tu, tajuk ke, tu macam mana? Oh, ni masuk Ustazah subjek dini semua dalam bahasa Arab tu kan? Ya, kami subjek dini. Adab wal balaghah tu kan? Takut soalan dia tak sama ke macam mana? Macam ni. Sebolehnya yang khusus dengan subjek yang saya sebut tadi. Sebab kalau lepas di peringkat kita pun PPD Kuala Mudayan, takutnya di peringkat negeri dan juga kebangsaan tak lepas. Depa yang pertama depa akan tengok syarat. Itu memang wajib. Boleh Ustazah? Jadi maksud dia kami tak boleh menyertai lah kuis ilmu wahyu ni. Ya, sebab dia sebut di sini hanya yang mengikuti mata pelajaran tu sahaja. Tapi tak apa, soalan ni saya akan panjangkan ke pihak
SPI, nanti saya akan respon dalam grup Ketua Panitia KBD kah? Ya. Ada dalam grup. Ada dalam grup. Okey. Soalan kok saya akan panjangkan ke pihak SPI. Boleh macam tu kak? Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, ada soalan lain tak? Sebelum saya masuk ke slide yang keempat tu. Tak banyak lah, memang tak banyak lah. Dan saya take note dulu. Okey, ada soalan lain lagi tak? Tak ada, saya nak terus ke slide seterusnya. Okey, tuan-tuan. Part ni lah sebenarnya tujuan penataran kita pada petang ini. Sebab kalau nak tengok syarat secara detail, yang tu tuan-tuan kena baca sendiri. Begitu juga dengan saya pun kena study. Kemudian rumusannya begini, ada dalam slide ini. Yang lain tu tentang minit, video berapa minit, yang tu kena tengok bagi setiap acara ataupun kategori yang tuan-tuan nak masuk. Okey, kita tengok teknikal peserta dan juga teknikal video rakaman. Yang ni bukan apa, bila persembahan murid cantik, tapi dari sudut teknikal kita salah. Awal-awal lagi video berkenaan akan disqualify. Mana hakim ataupun juri tidak akan bagi markah. Yang ni sebolehnya tahun ni. Kita dah berada tahun yang ketiga lah seingat saya kendalikan program-program ini. Saya harapkan rakan-rakan di PPD Kuala Melayan, khususnya sekolah rendah dan menengah, termasuklah SABK, untuk tolong betul-betul cakna tentang syarat ini. Sebab kalau sampai ke peringkat negeri, bila tengok syarat pertandingan apa tak lepas, memang kita berpotensi untuk digugurkan. Kesianlah. Kesian bukan kepada kita, kepada anak-anak peserta kita. Okey, baik tuan-tuan. Bagi tahun ni, yang ni pun semalam, petang kemarin. Petang kemarin kita menjadi tuan rumah untuk bengkel penjurian di peringkat negeri. Untuk maklumat tuan-tuan juga, tahun ni Kedah dilantik sebagai tuan rumah bagi penjurian MQSS. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya terpaksa ada drag tu di antara MQSS dengan FKIS untuk bagi laluan kepada peringkat kebangsaan. Okey, baik tuan-tuan. Berbalik kepada teknikal tadi, hanya seorang murid bagi satu acara sahaja. Okey, seorang murid hanya boleh masuk satu acara. Kenapa mereka buat macam tu? Kenapa BPI buat macam tu? Kerana dia nak bagi peluang kepada lebih ramai pelajar untuk mendapat sijil penyertaan ataupun sijil pencapaian di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Okey, kita tak mau macam tahun sebelum ni di daerah lain pun ada berlaku murid yang sama bagi beberapa acara. Jadi tahun ni tak boleh lah. Tahun ni tak boleh, sebab tu saya warnakan dengan warna merah. Yang kedua, rakaman secara melintang. Yang ni pun tahun lepas kita buat 2 kali penataran. Satu secara Google Meet, satu secara bersemuka kepada tuan-tuan. Okey? Melintang tuan-tuan. Dia mesti macam ni, landscape ataupun melintang. Dan rakaman itu dia punya dia panggil apa? Frame tu mesti meliputi seluruh badan peserta. Daripada kepala sampai ke kaki. Maknanya kita boleh nampak. Okey, seterusnya video dan audio berkualiti tinggi. Yang ni memang memainkan peranan yang penting kerana kita penjurian secara online. Maknanya lagi cantik dan memang saya galakkan tuan-tuan guna mikrofon. Okey, guna mikrofon. Okey. Yang kelima, okey tuan-tuan tengok nah. Yang kelima, durasi ataupun minit video rujuk syarat setiap acara. Yang ni saya tak detailkan sebab setiap acara tu dia berbeza dia punya minit yang ditetapkan. Yang keenam, suara rakaman adalah asli. Maknanya tak boleh edit. Seperti tuan-tuan tambah echo ke, reverb ke, tak boleh. Dia mesti asli, original. Okey, bukannya fake ataupun yang dah diedit. Okey, seterusnya edit video ataupun audio adalah dilarang. Okey, memang tak boleh nak edit video ataupun audio nah. Yang ke-8, latar belakang hijau ataupun green screen tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Yang ni lah merugikan peserta kita bila kita edit, kita tambah dengan background video dan sebagainya, menyebabkan peserta kita digugurkan. Okey, seterusnya yang ke-9, setiap video disimpan ataupun di-upload, dimuat naik ke dalam channel YouTube tuan-tuan ataupun sekolah tuan-tuan, dan mesti, ni wajib lah,
diset sebagai unlisted. Ini berlaku pada tahun 2020 seingat saya. Ada satu peserta kita ni bila nak ke peringkat negeri baru kita nampak rakaman dia tu dah mencecah ratusan view. Jadi ada something yang tak kenal lah. Sepatutnya bila mana link tu sampai kepada Urustia di peringkat daerah, paling tinggi view 3 sahaja. Mungkin boleh jadi lepas kita upload, kita nak review balik dekat mana silap tajuk ataupun panggil apa tu? Tajuk ataupun tersalah kategori. Sebab tahun lepas pun berlaku. Kategori kalangan Orobi dia pibuh link video yang lain. Bila kita confirm dia kata memang link tu Ustaz, minta maaf lah. Salah kategori memang digugurkan. Okey, seterusnya. Yang ke-10 ni tuan-tuan tolong beri perhatian. Saya harap bagi tahun 2022 ni perkara-perkara yang ke-10 ni tidak berlaku. Apa dia? Yang pertama, rakaman tidak mengandungi yang pertama pengenalan diri. Dia perkenalkan diri. Tak boleh tuan-tuan. Seterusnya nama sekolah. Nama sekolah. Dia perkenalkan dia daripada sekolah mana-mana. Tak boleh. Yang ketiga, mengandungi logo sekolah. Dia pakai baju sekolah untuk rakaman. Pakai baju yang menutup aurat. Baju Melayu ke, baju kurung ke, jubah ke, tak ada masalah. Tapi bila mana pakai baju sekolah, ada logo sekolah, itu dah dikira memaparkan identiti sekolah. Okey? Tak kira logo tu di baju, di tudung dan sebagainya. Di background kan? Contoh kita ada sudut pidato, ada logo sekolah. Tu pun tak boleh sebenarnya. Dan yang terakhir, ada nama daerah. Ini bagi peserta yang akan mewakili daerah ke peringkat negeri. Okey? Okey. Bagi slide teknikal ni, tentu ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya terus lah. Boleh tanya terus, boleh interrupt, tak ada masalah. Okey, saya mohon sangat-sangat kerjasama daripada semua rakan-rakan KP dan juga setiausaha untuk tuan-tuan cakna dan juga teliti tentang syarat-syarat pertandingan bagi setiap acara yang akan disertai oleh anak-anak kita. Mohon tuan-tuan pastikan teliti betul-betul lah dan ikut spek lah kita panggil kan. Okey. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Okey, save the date. Bimbingan kepada jurulatih sekolah. Okey, bab jurulatih sekolah ini saya mencadangkanlah kepada tuan-tuan di setiap sekolah ada penyelaras bagi program adab dan nilai. Kerana apa? Kerana bila mana surat sampai ke sekolah, taklah KP semua nak kena urus ataupun setiausaha panitia semua nak kena urus. Jadi bila tuan-tuan dah ada penyelaras program adab dan nilai, makna penyelaras ini boleh lantik ustaz-ustazah kita yang ada bakat ataupun yang sudi nak bantu dan sudi nak cari pengalaman, nak latih anak-anak kita. Tak kira lah apa-apa acara sekalipun. Okey, yang pertama pada 28 bulan 3, makna hari ini, pendaftaran kepada tuan-tuan yang sedang berlangsung sekarang. Seterusnya 11 hari bulan 4. Ini tarikh cadangan. Jika ada pertembungan di peringkat negeri, maka saya akan ubah tarikh ni. Okey. Bimbingan kepada jurulatih di peringkat sekolah. Mana tuan-tuan lah. Ataupun bila mana tuan-tuan nanti penyelarah ataupun jurulatih bagi setiap acara, maka minta dia yang masuk nanti. Dalam surat memang saya akan sebut nanti penyelaras bagi acara nyanyian solo lagu kerohanian. Contoh. Okey. InsyaAllah kalau tak ada pertembungan dengan mesyuarat ataupun aktiviti lain, saya akan proceed dengan 11 hari bulan 4. Ini tarikh cadangan lah. Jika ada perubahan, apapun, tunggu surat rasmi. Itu yang pastilah. Tunggu surat rasmi. Macam program kita hari ini, saya letakkan link dalam surat. Jadi tuan-tuan boleh ikut. Okey, seterusnya 12 hari bulan 4. Ini pun tarikh cadangan, bimbingan kepada jurulatih I Cilik daerah Kuala Merian. Sebab di daerah kita ada juri negeri bagi acara ni. Saya ambil ni, tuan-tuan jangan pula lah kata, Ustaz kenapa tak buat bimbingan I-Tahfiz? Minta maaf tuan-tuan, kalau kita nak buat semua memang kita tak sempat dengan deal yang disusun. Okey, sebab kita pertandingan kita ni dia relate dengan tarikh di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya cuma ambil peluang kita memanfaatkan ataupun kita minta kita panggil apa, perkongsian ilmu daripada juri di peringkat negeri. Makna di daerah kita ada juri di peringkat negeri bagi nyanyian solo, da'i cilik dan juga syair. Okey. InsyaAllah saya akan keluarkan surat bagi acara-acara ini. Dan saya cadangkan syair bimbingan kepada jurulatih sekolah adalah pada 13 hari bulan 4. Okey tuan-tuan. Setakat itu ada soalan tak? Jika ada soalan boleh tanya terus di ruangan chat ataupun terus interact. Clear? Jelas no? Hai, tinggal saya seorang tunggu apa? Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan. Sekarang kita ada 231 yang mengikuti. Alhamdulillah masih ada. Tahniah Ustaz Razak. Okey, bukan apa, takut saya seorang Ustaz. Okey, kita ke slide yang seterusnya. InsyaAllah kita ada 5 minit ya tuan-tuan. Okey. Okey, yang ni yang saya rasa dinanti-nantikan oleh tuan-tuan. Ya, betul Ustaz. Saya pagi tadi pun tahniah kerana sudi menanti hingga ke saat akhir. Pendaftaran kehadiran pada hari ini tuan-tuan boleh sama ada nak type https://bit.ly hadir pendaftaran ataupun tuan-tuan scan terus dekat skrin tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan boleh daftar InsyaAllah nanti kita akan daftarkan dalam SPLPPM. Okey tuan-tuan, sambil tuan-tuan mendaftarkan kehadiran kita pada hari ini, saya nak mohon tuan-tuan jika ada surat perlantikan daripada PPD untuk menjadi juri, tuan-tuan tolonglah kempen. Kerana apa? Kerana dia nak membantu daerah kita dan juga peserta-peserta kita. Okey, tak ada pengalaman tak apa, sebab bila kita invite masuk ke grup juri, kita ada yang pakar-pakar dalam grup tu dan dalam masa yang sama kita dapat belajar. Kita dapat belajar bagaimana cara untuk nak menjurikan sesuatu acara. Ustazah. Ada khusyuk dengar. Alhamdulillah, terima kasih kerana Ustazah Hamidah masih lagi khusyuk mendengar. Ada Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih Kak Salma. Ustazah Rosila, please. Kami tak balik sekolah ni Ustaz ni. Oh ya Kak, sama. Saya pun tak balik rumah juga. Tak ada tak apa, insyaAllah pengorbanan untuk anak-anak kita juga. JU untuk da'i bahasa Mandarin tak ada Kak? InsyaAllah. Kalau okey, berkenaan dengan da'i member da'i bahasa Mandarin, tuan-tuan sedikit penjelasan. Memandangkan acara itu adalah acara baru tahun lepas dan kita pun ada penyertaan daripada, seingat saya, 5 buah sekolah untuk member da'i bahasa Mandarin. Tahniah kepada sekolah-sekolah yang menghantar penyertaan. Dan tahun ni saya mohon sekolah mana yang ada bahasa Mandarin, tuan-tuan boleh menghantar penyertaan. Dia sama je macam kalau sekolah menengah tu member da'i, cuma dia dalam bahasa Mandarin. Okey, disebabkan ada peserta tahun lepas, maka saya bukan kata tersepit lah, saya kena usaha untuk ada wujudkan juri. Alhamdulillah, dari sudut persembahan kita lantik guru bahasa Melayu, kemudian dari sudut isi dan juga kita panggil bahasa dalam dia panggil apa, grammar lah kot. Grammar bahasa Mandarin tu saya lantik guru-guru daripada SJKC Pekan Lama, makna sekolah terakhir saya dulu, dan alhamdulillah mereka sudi bantu kita. Dan tahniah diucapkan kepada SMJKC Sinmin mewakili daerah hingga ke peringkat kebangsaan. Betul ya SMJKC Sinmin, saya ingat saya maksudnya betul dah. Seterusnya saya tengok cek balik. Kita ada 2 minit lah tuan-tuan sebab saya ada urusan lain lepas ni. Okey. Bahasa Mandarin, insyaAllah saya cuba cari guru-guru di SMK dan juga SMJK selepas ni. InsyaAllah kita cuba hubungi seorang-seorang lah insyaAllah. Kalau tuan-tuan ada cadangan nama, terutamanya bagi juri bahasa Mandarin ni, tuan-tuan boleh cadangkan kepada saya. Kita cuba
lantik dan juga kita cuba minta bantuan daripada mereka, insyaAllah. Okey tuan-tuan, sekadar tu ada pertanyaan tak? Slide saya habis dah rasanya. Slide saya ni slide terakhir. Okey, tuan-tuan ada soalan tak? Makna ada beberapa info lah yang masih tersangkut di peringkat BPI. Yang pertama berkenaan dengan video animasi sahsiah. Yang tu jika saya ada info dan juga dokumen tambahan, mohon tuan-tuan rujuklah kepada link yang saya berikan tadi, garis panduan kat atas tadi kan, panduan Admi 2022 tu. Seterusnya bagi kuis ilmu wahyu, nanti tuan-tuan isikan nama peserta di dalam Google Form yang akan dibekalkan. Mana tuan-tuan dah boleh mula buat latihan, mula buat pemilihan di peringkat sekolah. Jangan pula nanti di saat-saat akhir macam berlaku tahun lepas, mereka hantar melalui Telegram dan juga WhatsApp, saya takut saya tak sempat nak scroll. Sebab tu saya seboleh-bolehnya, bukan straight tuan-tuan, tapi bila tuan-tuan isi melalui Google Form, kita ada bukti bila tuan-tuan hantar, kemudian peserta tu di channelkan cantik sahaja ikut acara dia. Bukan apa, takut tersalah channel, dia akan pergi ke acara lain dan menyebabkan peserta itu digugurkan. Macam saya sebut tadi, acara lain tapi dia hantar link bagi persembahan acara lain. Jadi itu memang tak boleh nak dikompromi lah. Okey tuan-tuan, masa kita tepat 3.30 petang. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan sudi menanti. Sebelum saya masuk tadi kan, saya masuk tadi kalau tak salah saya 27 ke 25 tadi. Okey, tanya. Dan hingga saat ini tuan-tuan masih lagi menanti, dan ini pun saya slide yang terakhir. Okey, sekejap saya baca ni, ada lagi satu. Kalau dapat berikan tarikh-tarikh penting dalam satu helaian. Ya, helaian tu dah sampai kepada sekolah Ustaz. Minta kerana print bahagian lampiran. Takut dia print muka surat depan saja, belakang dia tak print. Dah ada. Dah sampai ke sekolah. Surat bertarikh 22 hari bulan. Okey. Sekali lagi saya ucap. Ada soalan kau? Lampiran tak print. Ustazah Sakinah ada soalan kau? Ustazah Nur ada soalan kau? Tak ada nak? Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan sudi menanti daripada awal hingga akhir. Mohon tuan-tuan, seperti pesanan saya tahun lepas, kalau kita tak boleh masuk semua acara, kita jangan tinggal semua acara. Dan syabas dan tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada sekolah-sekolah walaupun SKM dan sebagainya yang menghantar semua acara. Dia ada wakil. Lepas tu saya mohon sekolah-sekolah besar, jangan kita menafikan peluang untuk anak-anak kita mendapat CJ di peringkat daerah dan negeri. Okey, bila kita hantar tu insya-Allah dia ada peluang. Tapi kalau kita tak hantar, kita telah menafikan peluang anak-anak kita untuk mendapat sijil penyertaan ataupun sijil pencapaian di peringkat daerah. Okey, satu lagi maklumat penting tuan-tuan, tahun ni insya-Allah kutipan kita takkan buat, disebabkan itu kita hanya ada hadiah tempat pertama hingga ketiga sahaja. Manakala sijil penyertaan insya-Allah akan dibekalkan bagi semua peserta yang menghantar penyertaan. Okey, sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan penataran kita pada petang ini. Jazakumullahu khairan diucapkan kepada semua rakan-rakan. InsyaAllah kita akan bertemu pada tarikh-tarikh yang saya nyatakan tadi. InsyaAllah tarikh-tarikh ni jika tak ada perubahan dan tak ada pertindih dengan peringkat daerah negeri, sebab mereka pun dah susun tu. Tarikh mereka tak tetapkan lagi, mereka pun ada bengkel di peringkat juri. Jadi kita cubalah nak curi hari-hari yang free, kita tarik untuk bagi bimbingan kepada daerah Kuala Lumpur. Okey. Saya rasa sekadar itu dulu. Mohon tuan-tuan alert lah dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam garis panduan. Dan kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama semua.
Oi, lajunya dia pun left. Tak apa, tahan dia. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz Khair. Ya, sama-sama. Ada persoalan boleh tanya terus Ina. Lepas dapat nasi Ustaz ni. Oh betul, Lepas dapat dapat nasi. lepas Sama. live cepat. Saya pun tak ada makan tengah hari ni Ustaz. Punya berdebat nak sampaikan makluman kepada tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, saya minta saya undur diri dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi secara dalam talian. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak? Mangkuk. Tak. Lagi. Apa dengan tu? Apa tu? Masuk. Di sini tu begini je. Ha? Tutup tu. Trading. Dah. Kawan dia main network suku. Awak. Orang kata mau ada sekolah lagi, tipu dah. Sini okey apa? Sikit nak rasa. Apa adik ni? Ha? Ada. Oh, Ada langsung ke kaki tu. ada. Kaki atas kereta. Buat. RM1 3. Buat. Buat nasi adik besar. Tu kita kat belakang. Kita buat apa? Basuh lah sebab aku. Habis kan adik dia. Dia pakai masa sedang. Itu lagi jom. Ini campur. Bagi ada masa sekali. Justru banyak dekat debat beli asrama kawan. Ha? Duit RM22. Kadang lagi sila ni esok kan. Faham. So